Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 April bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Hari kedua Ops Selamat rekod 1,389 kes kemalangan. Trafik di Lebuh Raya Utama perlahan. Seorang wanita maut dalam nahas membabitkan dua kenderaan di kilometer 35 Lebuh Raya Shah Alam, Kesas menghala Shah Alam malam semalam. Kejadian sekitar 11.44 malam itu turut menyebabkan dua lagi mangsa cedera. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Murni Mamat, berkata kemalangan membabitkan dua buah kereta iaitu jenis Honda City dan Proton Wira. Kesemua mangsa berkenaan dikeluarkan orang awam sebelum bomba tiba ke lokasi kejadian. Mangsa maut dikenali sebagai Syamini, anak perempuan Murugan, 27 tahun. Sebanyak 1,389 kes kemalangan dicatatkan pada hari kedua Ops Selamat ke-20 semalam. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman dalam kenyataan di Facebooknya hari ini berkata kes kemalangan itu membabitkan 1,601 pelbagai jenis kenderaan. Berdasarkan statistik, kemalangan melibatkan kereta merekodkan 1,159 kes, pacuan empat roda 112 kes, motosikal 192 kes, kenderaan pelbagai jenis MPV sebanyak 81 kes, lori 15 kes dan bas 13 kes. Manakala pada hari pertama Ops Selamat ke-20, sebanyak 1,964 kes kemalangan direkodkan di seluruh negara, menjadikan jumlah keseluruhan kes setakat ini adalah 3,123 kes. Aliran trafik pada 1 Syawal menyaksikan beberapa lebuh raya utama perlahan setakat jam 6 petang tadi. LLM menerusi ciapan di Twitter memaklumkan trafik bergerak perlahan di lebuh raya Utara Selatan plus arah utara iaitu Kulai ke Sedenak dan arah selatan dari Ainsdale ke Senawang. Turut perlahan lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 dari arah utara sebelum susur keluar tol Kuala Terengganu sejak jam 2.54 petang tadi. Sementara itu, setakat 6 petang tadi, lebuh raya KL Karak turut perlahan dari MRR2 ke hentian rehat Gombak. LLM turut melaporkan kemalangan di kilometer 264.5 arah selatan terowong ke Ipoh sehingga menyebabkan lorong kiri terhalang. Maklumat tular yang mendakwa bahawa polis Ipoh menghalang kaum Hindu menunaikan sembahyang hajat sempena perayaan Idugatu Kaliaman Buntung adalah tidak benar dan berunsur fitnah. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahya Hassan, berkata kandungan penulisan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp itu berniat jahat dan bertujuan menjatuhkan kredibiliti polis di daerah tersebut. ACP Yahya Hassan menerusi satu kenyataan berkata pihaknya menghormati hak setiap individu untuk menjalankan aktiviti keagamaan sebagaimana diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dalam perkara ini, PDRM Ipoh hanya memberi nasihat dan meminta kerjasama daripada pihak kuil supaya menangguhkan perarakan Chariot dan Kavadi pada 21 hingga 23 April kerana pertembungan dengan tarikh perayaan Hari Raya Aidilfitri 1444 Hijrah dengan jangkaan kehadiran seramai 25,000 penganut. ACP Yahya berkata jika tidak ditangguhkan, perarakan yang dirancang akan meningkatkan aliran trafik dan menyebabkan kesesakan luar biasa serta risiko keselamatan ketenteraman awam di kawasan berhampiran. Bagaimanapun katanya, pihak polis tiada halangan terhadap sebarang aktiviti keagamaan yang diadakan di dalam kawasan kuil berkenaan. Jelasnya, wakil-wakil pihak penganjur aktiviti keagamaan itu juga telah diterangkan dengan jelas tentang perkara ini dan mereka memahami pandangan serta bersetuju dengan nasihat pihak polis. Yahya berkata pihak penganjur juga telah menafikan kepada pihak polis tentang keterlibatan mereka dalam penyebaran maklumat palsu berunsur fitnah itu. Sejak semalam, penulisan yang bertajuk Ketua Polis Daerah Ipoh menghalang kaum Hindu untuk menunaikan sembahyang hajat di Buntung dalam perayaan tahunan kuil Idugatu Kaliaman Buntung tular melalui aplikasi WhatsApp.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Santapan Hari Raya Aidilfitri di Istana Negara. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran kira-kira 2,000 orang yang terdiri daripada penjawat awam, pemimpin masyarakat serta komuniti orang asli. Keberangkatan tiba Seri Paduka berdua di Dewan Santapan Utama Istana Negara kira-kira pukul 10.10 pagi. Diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bersama keluarga serta Menteri-Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil serta Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Antara div kenamaan yang hadir adalah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim. Majlis turut disertai perwakilan asing antaranya dari Singapura, Indonesia, Amerika Syarikat, Turkiye dan Brunei. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudian berkenan meluangkan masa beramah mesra bersama hadirin. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Negara. Baginda berdua berangkat tiba di masjid pada pukul 8.15 pagi dengan diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar serta anggota Kabinet yang lain. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Husni. Terdahulu, Ehsan turut membacakan khutbah bertajuk Aidilfitri lebih bererti yang menyeru umat Islam agar memperbaiki hubungan persaudaraan sesama anggota masyarakat. Masjid Negara mula dibanjiri lebih 10,000 para jemaah seawal jam 7 pagi. Situasi Syawal kali ini berbeza apabila solat sunat Aidilfitri dijalankan tanpa sebarang prosedur operasi standard SOP khusus buat jemaah seperti mana yang dikuatkuasakan ketika pandemik COVID-19. 13 tahun menjalani hukuman di sebalik tirai besi, hasrat seorang bekas banduan untuk menyambut Syawal bersama keluarga tercinta akhirnya tercapai. Namun di sebalik kegembiraan, Muhammad Fadli Muhammad Yusof masih terkilan kerana tidak sempat meraikan hari kemenangan itu bersama isteri tercinta yang telah dijemput Ilahi pada 5 November 2018. Wartawan Abdul Rahman Kunyu yang menyelami kisah keluarga ini ada butirannya. Muhammad Fadli, 56 tahun, dibebaskan dari penjara Kajang pada 2 Disember 2022 dan kini tinggal bersama anak sulungnya Siti Nurhuda. Mengenang kembali detik ketika di penjara, Muhammad Fadli yang juga bekas penjawat awam sayu tiap kali mengenangkan Syawal tanpa isteri dan anak di sisi. Bermula saat itu juga, Muhammad Fadli menghitung hari agar satu hari nanti Aidilfitri baginya lebih bermakna bersama keluarga. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Muhammad Fadli bersyukur waktu yang dinantikan itu tiba jua akhirnya. Orang kata nak gambarkan dengan kata-kata memang tak boleh. Terlalu perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada memang tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Orang kata macam tak sabar menunggu. Senang cakap, tak sabar saya menunggu hari raya. Panjang saya beraya di sana. Memang susah nak digambarkan. Rasa sayu pilunya hati tu fikir, macam mana anak aku raya tahun ni kan. Masa tu arwah ada lagi, tak berapa sangat, tapi bila arwah tak ada, saya lagi risau. Macam mana ada makan, macam-macam fikir kan. Sebelum ini, kegembiraan 5 anaknya menyambut kepulangan Muhammad Fadli tular dan mengundang sayu warganet. Sepanjang ketiadaan Muhammad Fadli dan arwah isterinya Kamalia Ali, Siti Nurhuda lah yang menggalas tugas sebagai ibu dan ayah buat 4 adiknya. Dengan kembalinya Muhammad Fadli ke pangkuan mereka, kesedihan mereka sedikit terubat pada Syawal kali ini. Lebih teruja, Fadli masih diberi kesempatan untuk menatap wajah cucunya. Raya tak macam family lain lah kan. Kita bila first ibu dah tak ada tahun 2019 tu, raya saya banyak duduk rumah. Saya tak pergi mana-mana. Saya duduk rumah raya dengan duduk rumah lah. Tak tahu, tak boleh nak tengok family orang lain. Ada ibu walaupun abah kat dalam, kita orang tahu abah kat dalam. Abah sihat.
Tapi ibu bila dah memang, kita orang memang sentiasa dengan ibu kan. Jadi bila ibu dah tak ada tu, abah kat dalam jadi macam tahu tak, memang tak ada semangat lah. Untuk saya kalau tahun-tahun yang makan masa lah juga saya nak terima. Kita orang 5 beradik kat luar dah memang boleh terimalah kenyataan yang ibu dah tak ada. Kita nampakkan ibu pergi kali terakhir dekat rumah saya. Jadi macam abah tu, saya hanya datang tengok dia bagi semangat. Cakap jangan down, kita orang ada. Abah tak ada ibu, anak-anak sentiasa ada. Abah jangan down, jangan fikir apa-apa. Kuatkan semangat, jaga kesihatan. Cakap kita orang akan tetap tunggu abah. Macam tengok orang lain ada ayah. Kita tak ada ayah kan. Jadi macam itu rasa. Sedih pun ada. Jealous pun ada. Banyaklah kawan-kawan tanya kan. Ayah kau apa semua. Pun saya tipu. Saya cakap dia kerja dekat KL. Dia duduk KL lah. Cakap macam itu lah. Tidak menganggap penjara sebagai neraka dunia, tempoh hukuman itu banyak memberi keinsafan kepada dirinya. Biarpun bergelar bekas banduan, dia tidak meletakkan harapan tinggi untuk diterima masyarakat, cukup keluarganya sahaja. Sebelum ni, saya dekat dalam, saya beranggapan, makna saya beranggapan aku tak ada siapa lah. Harap anak-anak je lah kata. Kan? Mana saya beranggapan macam tu, makna saya beranggapan orang tak boleh terima sebab saya dah bekas banduan. Saya dah jadi banduan kan. Saya beranggapan macam tu. Tapi di sebaliknya, sambutan yang saya terima dari segi anak-anak, dari segi menantu, dari segi cucu. Lepas tu dari segi keluarga sebelah arwah pun siap 2 bulan saya bebas tu. Petang tu terus bertalu-talu telefon. Ngah, balik kampung. 13 tahun beraya tanpa ayah dan 5 tahun lepas keluarga ini diuji dengan pemergian ibu tercinta. Pada tahun ini, Aidilfitri yang dinanti-nantikan oleh keluarga ini kerana hadirnya seorang ayah selepas 13 tahun dibebaskan walaupun tiada kasih seorang ibu di Aidilfitri ini. Bagi mereka yang masih ada ibu dan ayah, hargai dan syukuri nikmat yang diberi. Salam Aidilfitri. Laporan Abdul Rahman Kunyo untuk Berita Al-Hijrah. Satu Syawal, Sudan terus bergolak. Sokongan rakyat terhadap kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mentadbir negara ini amat positif. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata beberapa dapatan kajian yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan sentimen yang baik dalam kalangan rakyat. Fahmi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan bagaimanapun berkata kerajaan tidak boleh leka dan dibuai mimpi walaupun rakyat menyokong usaha kerajaan ketika ini. Tambah beliau, dapatan Jabatan Perangkaan terhadap tahap peningkatan inflasi juga berkurangan kepada 3.4% sekaligus menandakan bahawa kerajaan berjaya mengawal peningkatan harga barang. Mengulas mengenai persiapan menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri, Fahmi berkata gabungan kerajaan sedang merangka strategi yang sesuai khususnya untuk mendekati pengundi muda. 6 negeri itu iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu mencapai persetujuan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing pada tempoh 2 minggu terakhir Jun ini bagi memberi laluan kepada PRN. Penceramah tempatan dari luar Melaka atau luar negara yang ingin menyampaikan dakwah di negeri itu perlu mendapatkan kebenaran khas dari Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Mufti Melaka Datuk Abdul Halim Tawil berkata langkah tersebut dibuat bagi memastikan penceramah tersebut tidak membawa elemen perpecahan dan khilafiah perselisihan antara masyarakat di negeri ini. Menurut Datuk Abdul Halim, sebagaimana dilapor bernama, jika penceramah tempatan dari luar Melaka, pihaknya akan memeriksa tauliah dari negeri asal mereka dan dalam masa yang sama, mereka boleh membuat permohonan mendapatkan tauliah mengajar di Melaka. Manakala jika penceramah dari Melaka, pihaknya akan menyemak sama ada individu itu telah mendapatkan tauliah mengajar dari MAIM. Datuk Abdul Halim berkata bagi penceramah luar negara, mereka perlu mengemukakan permohonan dan menyertakan biodata serta sejarah perjalanan masuk ke Malaysia adalah secara sah. Bagi penganjur pula, beliau berkata mereka perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum penganjuran sebarang majlis di masjid atau surau yang menggunakan penceramah dari luar.
Yang melanda Kampung Tersang Rantau Panjang Februari tahun lepas sehingga menghanyutkan beberapa buah rumah. 5 keluarga terjejas terpaksa hidup menumpang sehingga kini. Mereka dalam pada itu tidak menyangka sambutan Syawal tahun ini masih hibah memandangkan projek bantuan rumah yang bermula Oktober tahun lalu terbengkalai. Salah seorang mangsa terjejas Hairunisa Izzati Abdullah 24 tahun berkata, sejak rumahnya dihanyutkan banjir, dia, suami dan anaknya terpaksa menumpang di bawah rumah kakak iparnya. Menurutnya, pembinaan rumah yang dijanjikan itu telah bermula pada Oktober tahun lalu sebelum ia terhenti 2 kali dan sehingga kini sudah 2 bulan projek berkenaan terbengkalai. Harapan saya kat minta siaplah rumah kena. Nak kata saya duduk bawah gitu sih anak kecil lagi. Kalau boleh kak, siap banyak-banyak lagi. Tambah beliau, kontraktor memberi alasan masalah keuangan selain pembinaan rumah yang tidak mengikut pelan membantutkan projek tersebut. Penduduk Mariam Mamat 78 tahun turut menyuarakan hasrat sama agar projek pembinaan rumah mereka disiapkan dengan segera. Sejak kejadian rumahnya dihanyut air bah, dia kini menumpang di surau berhampiran dan pada waktu malam, dia akan tidur di rumah anaknya. Suka juga, tapi luka. Suka pun luka dalam perut tu. Dah lambat nak boleh duduk kat dia ni. Berasa sedih lah. Sebab apa sedih? Sedih dah tak boleh duduk lagi. Oh, sebab lama duduk. Oh, dah lama duduk. Tak lebih dah. 2 tahun dah. Pak kita duduk kat lagu Nina ya sepuh-sepuh kita kata sepuh burung lah. Sementara itu, Cik Hasniza Cik Umar 46 tahun berkata, sudah 2 kali Syawal dia dan anak-anak beraya di rumah mentua memandangkan rumah yang dijanjikan baru sahaja dimulakan. Terima kasih banyaklah muka orang buat ada bunyi tu gak. Ada agak pe dah lah. Mula tak ada agak pe bagi kita. Ada bangun gitu gak agak pe ada lah. Kalau boleh duduk dah tahun ni, alhamdulillah. Muka lama dah duduk apa ni? Dupe tok tua tu gak. Kita ramai dia sorang kan. Kedua ni gaya sini. Kampung Tersang antara kawasan yang terjejas teruk akibat banjir dipercayai berpunca dari pertembungan air Sungai Lancang dengan Sungai Golok. Kampung itu sekali lagi digenangi air pada awal tahun ini. Sementara itu, meninjau sambutan Syawal di Ibu Negara, hidangan lemang dan ketupat kekal menjadi pilihan warga kota dan mendapat permintaan yang tinggi. Ia sekaligus ibarat durian runtuh buat peniaga menu tradisi itu. Laporannya bersama wartawan Zarif Sufia Zaharuddin. Muhammad Syafaat Sasril yang menjual lemang sejak 2018 mengakui jualan lemangnya sentiasa laris dan mendapat sambutan tinggi setiap tahun, lebih-lebih lagi pada malam hari terakhir Ramadan dan pagi 1 Syawal. Okey, lemang ni kalau start awal pun orang tak akan membeli kan. Tapi lemang ni kebiasaan malam raya orang membeli kan. Sebab apa orang cakap kalau orang rumah cakap lemang tu malam mesti ada. Tak nak mesti ada. Buluh tu ada kat rumah lah. Dia tu cakap lemang mana-mana pergi tempat malam raya memang habis. InsyaAllah. Itu memang orang cakap malam raya memang orang cari punya lemang. Atau dengan pagi raya. Pagi raya orang balik semayang Jumaat semayang Aidilfitri. Untuk tahun ini, dia menyediakan sekitar 1,500 batang lemang dan dijual mengikut saiz bermula dari RM12 hingga RM30. Sementara itu, peniaga ketupat Nurul Syahira yang menyediakan 3,000 biji ketupat berkata, jumlah itu habis dijual dalam tempoh 2 hari sahaja. Akak start dari 2018, masa tu lepas arwah mak meninggal lah. So dari sekarang sampai sekarang lah saya meniaga ketupat. Okey, alhamdulillah. Biasanya akak jual dalam 3,000 ketupat lah. Okey lah, terjual lah semua. Sempena Aidilfitri, lemang dan ketupat memang dicari-cari. Seperti tak lengkap raya kita tanpa mereka. Jualan kedua-dua juadah wajib ini menerima sambutan yang sangat menggalakkan. Bagi Muhammad Syafaat dan Nurul Syahira, perniagaan turun-temurun ini ibarat lubuk rezeki buat mereka tiap kali menjelang Syawal. Sekumpulan anak muda di Kampung Pida 7 Jerlun, Kedah meneruskan tradisi memasang pelita di pintu gerbang kampung bagi menghidupkan suasana Syawal. Tradisi lebih 15 tahun itu juga sebagai simbolik menyambut kepulangan anak perantau untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga.
Kerja-kerja memasang pelita berkenaan dilakukan secara bergotong royong sejak 26 Ramadan. Aktiviti dimulakan dengan mencari buluh untuk dijadikan tiang sebelum ia disusun mengikut kreativiti. Kita nak sambut orang-orang luar baliklah. Nak sambut mereka dengan kemeriahan suasana kampung. Terutama kampung Pida 7 lah. Memang kita kekalkan tradisi ni lebih kurang 15 tahun lah. Lebih pada 15 tahun. Kita buat tradisi ni untuk kita sambut anak-anak kampung kita balik daripada luar lah. Mereka balik nak sambut perayaan Aidilfitri. Lebih 500 biji pelita digunakan bagi menghasilkan dekorasi pelbagai bentuk dengan ucapan Selamat Hari Raya PD7. Suasana turut diceriakan dengan kilauan lampu LED di batas titi yang menjadi laluan pintu masuk ke kampung Pida 7. Kalau dia panggil yang kami buat ada dalam 500 biji lah kan. Itu lampu lilat tu semua tu banyak. Dalam 30 kotak. Ya, 30 kotak. Kos untuk semua ni dalam 1000 lah. Dan kita pakai kutip seorang sikit anak-anak karya ni untuk menjayakanlah kita pada tahun ni. Sifat kebersamaan penduduk kampung jelas terpancar apabila kos minyak serta peralatan lain adalah hasil sumbangan penduduk kampung. Saya rasa bangga sebab mereka sepakat buat semua ni untuk sambut anak muda di perantauan balik ke kampung. Lah tengok kot atas batas pun ramai, mereka berhenti kereta, ambil gambar. Kegigihan anak muda bagi menghidupkan tradisi ini juga mendapat perhatian penduduk kampung berdekatan di mana mereka sanggup datang sejauh 10 km semata-mata mahu merakam detik berharga itu. Tadi ada majlis iftar anak-anak ni kat Pida 5 atas, lepas tu malam depa mai dah. Depa seronok kan. Kami pun nak main tengok sendiri lah macam mana. Oh best, baguslah kampung ni. Buat untuk sambut anak-anak perantauan balik kan. Cantik. Memang dah viral kat TikTok. Kami tengok sebelum ni teringin nak pergi. Satu hari ni depa ajak tu mai pakat mai. Sambutan Syawal diraih dengan pelbagai cara. Namun penduduk kampung di sini tampil dengan kreativiti tersendiri hasil gabungan idea orang lama serta generasi baru. Seketika nanti maut ketika menjamu selera. Tai di seluruh dunia khususnya di negara-negara Islam. Setiap negara mempunyai cara tersendiri menzahirkan kegembiraan menyambut Lebaran. Di Indonesia yang mula menyambut Aidilfitri hari ini, bulan mulia itu disambut dengan tradisi melepaskan tembakan meriam gergasi. Dentuman meriam itu memecah keheningan malam raya penduduk di Pontianak. Uniknya, meriam gergasi yang berukuran antara 4 hingga 8 meter panjang itu diperbuat daripada pokok kayu durian atau pokok kelapa. Setiap meriam kayu itu menelan kos kira-kira 5 juta rupiah atau bersamaan kira-kira RM1,500. Ini kali pertama festival itu dianjurkan semula selepas dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Festival Meriam Karbit tahun 2023 ini, meriam yang akan berpartisipasi sebanyak 180 meriam. Kemudian terbagi 31 kelompok, 17 kelompok di Pontianak Timur, kemudian 14 kelompok di Selatan Tenggara. Lain pula situasi sambutan Aidilfitri di Jendairi, Syria. Di celah-celah runtuhan bangunan yang musnah akibat gempa kuat Februari lalu, terbinanya taman rekreasi kanak-kanak sementara. Walaupun serba kekurangan, namun ia sedikit sebanyak memberi kegembiraan kepada kanak-kanak Syria pada hari Lebaran. Jindairis yang terletak di wilayah Aleppo lumpuh setelah gempa 7.8 Richter memusnahkan 60% bangunan di bandar berkenaan. Baik, perkembangan konflik di Sudan. Tanpa mengendahkan desakan gencatan senjata sempena Aidilfitri, pertempuran antara tentera Sudan dan pasukan separa tentera RSF masih berlanjutan. Bagi penduduk Khartoum, masalah utama mereka kini ialah kekurangan bekalan air bersih. Pertempuran yang masuk minggu kedua itu menambah derita rakyat Sudan. Penduduk di selatan Khartoum terpaksa mengangkut air menggunakan keldai untuk mendapatkan air bersih. Suhu panas mencecah 43 darjah Celsius menyebabkan sumber air bersih semakin sukar diperoleh. Manakala di tengah Khartoum, pertempuran yang semakin memburuk mengakibatkan bekalan elektrik terputus. Penduduk yang ketakutan terpaksa berlindung di dalam rumah masing-masing dalam keadaan berpanas
Setakat ini lebih 400 nyawa terkorban dalam pertempuran antara tentera Sudan dan RSF. Kanak-kanak turut menjadi mangsa korban pertempuran itu. Sementara itu, di Madrid, 2 terkorban apabila sebuah restoran makanan Itali terbakar. Insiden itu turut mencederakan 10 yang lain. Menurut saksi, kebakaran tercetus setelah pelayan di restoran itu melakukan teknik flambe, iaitu menyalakan api ke atas hidangan makanan dengan mencurahkan alkohol. Api berkenaan bagaimanapun secara tidak sengaja terkena sebuah pokok hiasan lalu terbakar. Kebakaran berlaku amat pantas. Mangsa yang terkorban ialah pelayan berkenaan, manakala seorang lagi yang maut adalah pelanggan restoran terbabit. Api bagaimanapun dapat dikawal dengan pantas setelah bomba yang terletak hanya beberapa meter dari restoran itu segera menggerakkan anggota mereka untuk memadamkan kebakaran. Cuaca terlalu panas dan berjerebu. Itu situasi buruk yang perlu dilalui penduduk di Bangkok, Thailand ketika ini. Keadaan itu mengakibatkan masalah kesihatan meningkat terutama dalam kalangan warga emas. Minggu ini sahaja lebih 200,000 rakyat negara itu memerlukan rawatan akibat penyakit berkaitan pencemaran udara. Peningkatan drastik itu memberi tekanan kepada fasiliti kesihatan di negara itu. Malah ada yang memerlukan bantuan oksigen. เราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณกุมภาถึงต้นมีนาเนี่ยคนไข้ที่มาหาเราโดยเฉพาะกลุ่มของโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเยอะๆค่ะเช่นกลุ่มของหลอดลมโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดกลุ่มพวกนี้จะมาบ่นว่าเขารู้สึกว่าเสลดมากขึ้นกว่าเดิมนะรู้สึกว่าไอเพิ่มขึ้นหรือความรู้สึกเหนื่อยเพิ่มขึ้น Keadaan berjerebu itu diburukkan lagi dengan suhu mencecah 54 darjah Celsius yang tertinggi pernah direkodkan di negara Gajah Putih itu. Malah, Jabatan Mitigasi dan Pencegahan Bencana Thailand memaklumkan suhu dijangka melepasi paras 40 darjah Celsius di sekurang-kurang 28 wilayah. Ia sekaligus meningkatkan risiko strok haba. Susulan itu, pihak berkuasa Thailand memberi amaran kepada penduduk di sebahagian besar kawasan termasuk Bangkok supaya mengelak daripada berada di luar bangunan berikutan keadaan cuaca panas melampau. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Kami dari Bilik Berita mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir batin. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berdasarkan pengumuman tadi, dengan itu disahkan Esok Raya. Salam dunia, salam semua, salam hari raya, bersinar akhirnya. Inilah hari kita, tiada lagi rasa kebatuan. Kami tim kerja raya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.